جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا منير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا الله يا ربي يا الله Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita kembali pada hari Jumaat yang mulia ini untuk kita bersama-sama meneruskan ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah, siri yang keempat. Jadi pada hari ini kita akan sambung kitab ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, bab yang ketiga, iaitu mengenai adab-adab persiapan untuk solat-solat yang lain. Sebelum kita mulakan masuk bab yang ketiga, jika kita boleh ingat kembali, pada minggu lepas kita sudah masuk bab yang kedua, iaitu bab berkenaan dengan adab-adab waktu antara terbit matahari hingga gelincirnya, di mana kita ceritakan adab yang perlu dilakukan apabila start daripada before subuh sehingga habis waktu subuh. Okey. Jadi untuk hari ini, untuk adab-adab persiapan untuk solat yang lain ini, dia bermula daripada last week kita dah sampai waktu pagi. Yang ini mula daripada waktu nak ke tengah hari sehingga ke waktu malam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu hendaklah bersiap sedia untuk solat zuhur sebelum gelincir matahari dan mendahulukan qailullah, iaitu tidur sebentar. Jika kamu hendak qiyamul lail atau berjaga malam untuk membuat kebaikan, kerana qailullah menjadi bantuan untuk qiyamul lail, seperti makan sahur merupakan bantuan untuk berpuasa pada waktu siang. Qailullah tanpa qiyamul lail ibarat makan sahur tanpa berpuasa pada siang hari. Jika kita lihat di sini, Imam Ghazali menyarankan, dan ini adalah sunat Nabi Muhammad SAW, untuk tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Bukanlah tidur 3-4 jam, tidur mungkin dalam setengah jam hingga sejam sahaja, kerana ia membantu kita mendapatkan tenaga untuk kita berjaga di malam hari. Dan usaha untuk bangun daripada qailullah sebelum gelincir matahari, sebelum waktu zuhur tu dah bangun, kemudian ambil wuduk, pergi ke masjid dan tunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Maksudnya kalau sekarang ni zuhur dalam pukul 1, mungkin dalam 12.30 tu dah bangun, siap-siap nak pergi masjid, dan sampai ke masjid kita solat tahiyatul masjid. Kemudian tunggulah muazzin dan jawab azannya. Okey, tunggu azan zuhur. Kemudian kamu hendak berdiri lantas kerjakan solat 4 rakaat setelah gelincir matahari. Rasulullah SAW selalu memanjangkan solat ini, bersabda, "Haza waqtu tuftahu fihi abwabus sama' fa uhibbu an yurfa'ali fihi amalun salih." Maksudnya, inilah waktu dibuka segala pintu langit, maka aku suka agar amalan solehku dinaikkan pada waktu ini. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya ini adalah sunat yang biasa kita buat, iaitu 4 rakaat sebelum waktu zuhur. Dan solat 4 rakaat sebelum zuhur ini adalah sunat yang sangat digalakkan, kerana dalam hadis dinyatakan, man sallahunna fa ahsana ruku'ahun wa sujudahun shalla ma'hu 70 alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Maksudnya, sesiapa yang mengerjakan solat tersebut lalu menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka seramai 70,000 malaikat akan berselawat sambil memohon keampunan buatnya sehingga ke malam. Sebab itu sangat dianjurkan untuk kita solat sunat sebelum zuhur, kalau boleh 4 rakaat. Tapi kalau mungkin kita tak sempat, 2 rakaat lah. Dan kerjakan solat fardu zuhur bersama imam, kemudian 2 rakaat selepas waktu zuhur. Ini adalah solat sunat yang kita biasa buat, yang memang dianjurkan. Dan selepas itu, sehingga waktu asar, kecuali menuntut ilmu, jangan buat benda lain. Dia kata, kecuali kalau kita nak tuntut ilmu, tolong Muslim yang lain, baca Al-Quran ataupun mencari sari hidup. Mungkin ramai antara kita yang terakhir ni lah mencari sari hidup kerana kita bekerja. Jadi dibenarkan, tak ada masalah. Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk mendapat bahagian daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sibuk melakukan perkara lain ketika asar kecuali dengan amalan yang serupa dengan apa yang kamu telah sebutkan sebelum ini. Tidak wajar masamu disia-siakan, lantas kamu akan sibuk pada setiap masa dengan tidak tersusun, dengan baik dan berfaedah. Bahkan sepatutnya kamu bermuhasabah diri dan menyusun segala wirid serta amalanmu pada waktu siang dan malam.
poin dekat sini yang paling penting ialah kita jangan sia-siakan masa kita buat benda yang tak berfaedah. Contoh kata nak main game kan. Main game tu boleh, tapi kalau main game sampai sejam, 2 jam, ada faedah tak? Bukan tak boleh langsung. Ataupun kita nak dengar lagu, boleh. Tapi mungkin dengarlah setengah jam atau maksimum sejam. Kemudian kita pasanglah Quran ke, kita berwirid ke, berzikir ke, pasang selawat ke. Kita boleh macam tu, tak ada masalah. Kamu hendaklah menentukan suatu pekerjaan bagi setiap waktu yang kamu tidak melebihkannya ke waktu lain dan tidak melakukan perkara lain. Dengan demikian terzahirlah keberkatan waktu-waktumu tersebut. Sedangkan segala waktumu adalah umurmu, manakala umurmu pula adalah modalmu dan perniagaanmu bergantung terhadapnya. Dengannya kamu dapat mencapai kebahagiaan di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap saat nafasmu ialah batu permata yang tidak ternilai kerana tiada pengganti baginya. Apabila ia luput, maka ia tidak akan kembali. Dekat sini dia nak katakan bahawa masa itu sangat penting. Masa itu adalah, sebab tu kata masa itu adalah emas. Sebab tanpa kita perasan, setiap saat itu, umur kita semakin kurang. Mungkin kita fikirlah 5 saat je, 10 saat je. Tapi kalau 10 kali, 1000 kali kita fikir macam tu, dah berapa saat yang kita terbuang. Contoh kan, kita nak tengok TV, kita nak semayang, tapi kejap lagi habislah setengah jam. Tapi kita tak sedar bahawa pada waktu tersebut, masa ataupun umur kita semakin kurang. Dia macam orang bisnes, berniaga. Kalau bisnes kita tak jalan, kan, macam mana kita nak dapat keuntungan? Bila kita nak run bisnes, mesti kena nak untung kan. Kalau orang bisnes, walaupun bekerja setiap hari dia sanggup. Yang penting dia tak rugi dan dapat untung. Walaupun terpaksa kerja Sabtu Ahad. Tapi kenapa bila kita dalam amal kebaikan kita tak buat macam ni? Sebab sama juga prinsip dia, di mana kita nak keuntungan di akhirat. Cuma dia punya keuntungan tak nampak sekarang, tetapi nampak di hari akhirat nanti. Dan jangan kamu berasa seronok kecuali dengan pertambahan ilmu atau amal soleh, kerana kedua-duanya ialah teman yang akan menemanimu dalam kubur ketika ahli keluarga, harta, anak, kawan-kawan meninggalkanmu. Jadi kita jangan, sebab tu orang kata selalunya orang yang sedih ini selalunya dia akan gembira di akhirat. Dan orang yang sentiasa berseronok, bersukaria di dunia akan bersedih di akhirat. Kerana dekat dunia ni dia seronok sebab apa? Maybe sebab dia ada duit yang banyak. Dia ada family yang ramai. Dia ada kawan-kawan untuk berseronok. Tapi ke akhirat nanti semua akan tinggalkan kita. Bukan ke akhirat. Bila masuk kubur pun semua dah tinggalkan kita. Yang tinggal hanyalah amal soleh kita sahaja. Dan kemudian apabila cahaya matahari mula menguning, berusahalah untuk pergi ke masjid sebelum ia tenggelam. Sibukkan dirimu dengan tasbih dan istighfar kerana kelebihan waktu ini sama seperti kelebihan waktu sebelum terbit matahari. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Surah At-Taha ayat 130. Yang ini selalunya adalah pada waktu antara ni, before maghrib. Sebab itu dianjurkan before maghrib ni kita kena banyak berdoa, beristighfar, berwirid, sebab dia punya kebaikan tu macam kita berjaga pada waktu malam. And kalau kita lihat pada waktu ni lah orang paling sibuk. Ada yang sibuk balik kerja dengan jam. Kemudian ada yang sibuk dengan tengok drama. Drama pun time ni lah cerita best kan. Jadi memang ada banyak cabaran pada waktu antara around pukul, sekarang maghrib dalam pukul 7 dalam pukul 6. 6 hingga 7 itu sepatutnya kita sibukkan diri kita dengan wirid, zikir dan juga doa-doa. Kemudian sebelum matahari tenggelam, bacalah surah Al-Syams, Al-Lail, Al-Falaq dan juga An-Nas. Pastikan matahari tenggelam dalam keadaan kamu sedang beristighfar. Okey. Maksudnya bila maghrib itu dalam keadaan kita tengah mengingati Allah. Dan apabila mendengar azan, jawablah dan ucaplah selepas itu. Okey, doanya. Dan kemudian kerjakan solat fardu selepas menjawab lawangan azan muazzin dan iqamat. Dan kerjakan lagi solat sunat 2 rakaat selepasnya sebelum kamu bercakap-cakap, dan ia adalah solat sunat rawatib maghrib. Kalau maghrib 2 rakaat before maghrib dia tak sunat, dia 2 rakaat lepas maghrib tu yang sunat. Sebab itu kalau kita lihat, kalau waktu maghrib selalunya
antara azan dengan solat berjemaah itu dia punya tempoh agak dekat. Kerana dia punya rawatib is after maghrib. Dan jika kamu berpeluang untuk berniat itikaf sehingga waktu isyak dan menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isyak dengan solat, maka lakukanlah. Sesungguhnya terlalu banyak hadis yang warid berkaitan kelebihan tersebut dan solat itu adalah pemula malam kerana waktu tersebut adalah permulaan malam. Okey, maksudnya antara waktu maghrib dan isyak, kalau yang biasa pergi sembahyang berjemaah maghrib, elok untuk kita tunggu sampai waktu isyak dan penuhkan diri kita dengan amal ibadat. Kemudian, apabila waktu isyak tiba, kerjakanlah solat 4 rakaat sebelum solat fardu sebagai menghidupkan masa di antara azan dengan iqamat. Kelebihannya sangat banyak seperti yang disebutkan dalam satu hadis, ad-du'a bainal adhanil iqamati la yuraddu. Artinya, doa di antara azan dengan iqamat tidak akan ditolak. Riwayat Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Okey, maksudnya 4 rakaat sunat sebelum waktu isyak. Kemudian kerjakan solat fardu dan solat sunat rawatib sebanyak 2 rakaat. Dalam 2 rakaat ini, bacalah surah Al-Sajadah dan juga surah Al-Mulk atau surah Yasin dan surah Al-Dukhan. Hal ini telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Selepas itu, kerjakan solat 4 rakaat kerana terdapat hadis yang menjadi dalil kepada ganjarannya yang sangat besar. Jadi, selepas habis isyak, kita solat lagi sunat rawatib 2 rakaat. Okey? Dan dia kata, kalau boleh, lebih baik kita bacakan surah-surah yang sedikit panjang, seperti surah Al-Sajadah, surah Al-Mulk ataupun surah Yasin ataupun Al-Dukhan. Dan kerjakan solat 4 rakaat kerana terdapat hadis yang menjadi dalil kepada ganjarannya yang sangat besar. Setelah itu, kerjakan solat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. Okey. Dalam solat ini Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan ini yang biasa kita kerjakanlah. Cuma boleh dibuat 3 rakaat straight ataupun 2 rakaat kemudian salam and then 1 rakaat lagi. Selalunya rakaat pertama kita baca surah Al-A'la, iaitu Sabis Marabbikal A'la. Kemudian surah Al-Kafirun, dan untuk rakaat ketiga 3 kul. Sebab kita lihat 3 kul adalah penutup kepada Quran. Jadi itu dianjurkan untuk kita membacakannya sebelum waktu tidur. Jika kamu berazam untuk berqiyamul lail, lewatkan solat witir agar solat terakhirmu pada waktu malam adalah ganjil. Kemudian isilah masa dengan muzakarah ilmu atau menelaah kitab. Janganlah menghabiskannya dengan perkara yang lalai dan bermain-main kerana amalan tadi akan menjadi penyudah kepada segala amalmu sebelum tidur kerana segala amalan itu dinilai mengikut pengakhirannya. Okey. Jadi kalau kita nak berqiyamul lail, kita lewatkan witir kita. Sebab sunat adalah di mana solat kita terakhir adalah solat yang ganjil. Kalau kita lihat, sebab witir 3 rakaat. Jadi sebab itu orang kata kita tutup solat kita dengan witir sebab kita nak nombor yang ganjil ini. Kalau kita lihat untuk bab yang ketiga ini, bab dia agak pendek yang ini. Walaupun waktu dia yang antara yang terpanjang, iaitu selepas waktu duha sehingga ke waktu isyak. Okey. Dekat sini kalau kita lihat, ini adalah masa semasa kita sangat sibuk. Jadi kalau kita lihat dekat sini, karangan Imam Ghazali ini pun, dia tidaklah anjurkan untuk kita melakukan amalan-amalan yang berat. Yang penting dia kata, kita jangan buang masa sia-sia dan sentiasa mengingati Allah. Jadi contoh, kalau kita katakan bahawa macam sekarang ni kan, kita tengah bekerja. Bekerja selalunya antara pukul 8.05 hingga 9.06. Okey. Jadi waktu bekerja tersebut, seperti saya kata sebelum ini, di mana waktu bekerja kita boleh mengingati Allah, kita boleh berzikir kepada Allah. Ikut kita punya zikir, kita nak rasa subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, la ilaha illallah ke.
Ataupun kita nak baca zikir-zikir lain, tidak ada masalah. Yang penting ialah kita mengingati Allah. Dan keduanya, kita jangan melakukan perkara yang sia-sia. Jadi ada yang bertanya kan, mungkin, habis kita bekerja tu amalan yang sia-sia ke? Tak. Sebab dekat sini Imam Ghazali kata juga bahawa kita boleh juga membuat sesuatu untuk menyara hidup kita dan juga keluarga kita. Cuma kalau time kita bekerja, tiba-tiba kita sibuk tengok movie, tengah kita bekerja, kita pergi main game, kita bekerja, kita dengar lagu, last-last kerja tak buat, berzikir pun tidak. Kalau yang macam tu ada masalah. Kalau at least, selalunya kan, kalau kita fokus dalam bekerja, kita akan mengingati Allah dan kita sentiasa berniat. Kalau boleh sebelum kita bekerja, kita berniat kita bekerja ini kerana Allah. Okey. Sebab sekali lagi dia kembali kepada hadis Rasulullah SAW di mana innamal a'malu binniyat, di mana setiap pekerjaan itu disertai dengan niat. Kalau kita punya niat nak bekerja untuk mendapatkan duit semata-mata, duitlah yang kita dapat. Tapi mungkin pahala tak tahulah macam mana kita dapat ke tak. Tapi kalau pertama sekali kita bekerja kerana niat kerana Allah Ta'ala, ingin memajukan ekonomi orang Islam, ingin memberi bakti kepada orang Islam. Contoh kita bekerja as customer service dekat bank. Kita berniatlah supaya kita bekerja untuk memberi perkhidmatan kepada orang. Jadi baguslah macam tu. Ataupun kita bekerja sebagai mungkin engineer. Kalau engineer tak ada, kan? Contoh dia engineer kapal terbang. Boleh tak kapal terbang tu terbang? Tak boleh kan? So kita niat untuk buat kerja ini kerana Allah. Jadi bila kita boleh hidupkan rasa macam itu ataupun niat sebegitu, kadang-kadang kita tak nampak manfaat dia tau. Contoh kita bekerja, kita engineer kapal terbang. Saya ada tak ada sama je. Tapi contoh, mungkin kalau kita kerja ikhlas kerana Allah, okey. Jadi kita buat kerja pun kita berniat, berdoa, berzikir, insya-Allah kapal terbang itu boleh membantu kawan-kawan kita untuk berdakwah pergi luar negara ke, boleh menyebarkan dakwah. Itu adalah kerangka besar, holistik dia. Tapi kalau kita buat kerja pun macam malas ataupun buat sekadar ala aku buat macam mana pun nanti dapat gaji juga. Yang itulah yang boleh menyebabkan mungkin enjin kapal terbang tu rosak tengah jalan. Ataupun kalau orang yang buat bangunan, mungkin bangunan tu boleh runtuh. Kerana apa? Kerana dia kerja tak ikhlas. Bukan kerana Allah. Dia kerja semata-mata asal aku dapat duit, settle. Jadi sebab itu kita lihat dekat sini, even though kita terpaksa bekerja pada waktu-waktu ini, tetapi kita boleh niat kerana Allah Ta'ala. Okey. Dan kemudiannya kita lihat untuk bab ini juga dia tekankan untuk persiapan kita untuk nak berqiyamul lail. Okey, qiyamul lail adalah bangun malam. Okey. Selalunya dalam qiyamul lail orang biasa solat tahajud, solat taubat, solat hajat. Okey. Tapi mungkin kalau ada yang berkata saya susah nak bangun solat malam. Okey. Mungkin kita boleh mulakan dengan kita berzikir dulu. Zikir juga is part of qiyamul lail. Zikir boleh, baca Quran boleh. Baca buku pun boleh, mencari ilmu ketika tengah malam pun boleh. Contohlah kan, esok kita ada exam. Okey, kita niat, jangan niat kita nak baca sebab exam, kita niat bangun nak qiyamul lail, mendapatkan ilmu. Tapi kalau boleh kita solatlah 2 rakaat. Okey. Jadi kat sini juga adalah persiapan untuk kita berqiyamul lail. Dia tak mesti kita kena tidur tengah hari tu. Okay, sebab saya tahu semua bekerja kan, mostly. Okay. Cuma dia kata tidur tengah hari itu seperti sahur. Orang nak berpuasa kena sahur dulu kan, untuk dapat tenaga yang lebih. Sebab kalau kita lihat seperti Rasulullah dan juga sahabat-sahabat, mereka bangun qiyamul lail 2/3 malam, kemudian tak tidur sampai sudah. Okey. Contoh bangun pukul 3 pagi. Sampai subuh diorang stay. Okey, sampai subuh diorang stay. Maksudnya diorang punya air semayang tu daripada yang qiyamul lail pukul 2-3 pagi sampai ke subuh. Jadi mungkin kita tak mampu. Kita start dulu slow-slow. Mungkin kita bangun solat 2 rakaat dulu. Kalau rasa dah macam terbiasa, 4 rakaat, 6 rakaat. Okey. Mana yang terbaik? Nak solat apa-apa pun boleh.
Nak berzikir pun boleh, nak bermunajat pun boleh. Tidak ada masalah. Nak membaca pun boleh. Nak mencari ilmu pun boleh. Kita kena luaskan kita punya scope of Qiyamul Lail. Jangan ingat Qiyamul Lail ini adalah sembahyang semata-mata. Okey? Tapi kalau dah bangun tu, dah ambil wuduk, dah segar, kan? Apa salahnya kalau kita sembahyang 2 rakaat dulu? Kemudian sambung witir 3 rakaat. Okey? Jadi itulah yang nak ditekankan untuk bab ini. Sebab kita punya kehidupan ini adalah seperti perniagaan. Okey? Kalau sebab kerja kita boleh stay back sampai pukul 7 malam, 10 malam ataupun 3-4 pagi. Ada kadang-kadang kena stay back malam, esok baru balik kerja. Why not untuk amal ibadat kita nak dapatkan keuntungan juga? Kita perlu buat perkara yang sama. Okey? Sebab kita, bayangkanlah kita sekarang ni, kita macam tengah in business tetapi personally. Tapi akaun dia bukanlah dalam bentuk duit. Akaun dia adalah dalam bentuk pahala. Okey? Kita yakin ke bila kita solat itu kita dapat pahala yang sama macam orang lain? Sebab nanti ada juga dalam bab solat di mana solat pahala dia berbeza mengikut khusyuk. Kalau kita solat laju kan, kita solat macam dah habis dah orang ni solat, khusyuk tak solat kan. Sebab menariknya dekat sini is dia punya bila kita pelaburan dalam mendapatkan amal soleh ini, dia isu dia bukan bilangan. Dia isu dia adalah kualiti. Okey? Sebab itu saya kata kalau dia lebih kepada kualitatif berbanding kuantitatif. Contoh kita solat rakaat, solat malam 8 rakaat sahaja. Tapi kawan kita solat 20 rakaat. Tapi orang tu solat 20 rakaat tu laju. Kan macam ayam tengah makan kan. Onok kan. Kita baca 8 rakaat, baca surah-surah yang dekat dengan kita, kita menghayati, kita faham, kita lebih terkesan. Jadi mungkin kita punya lebih berkualiti berbanding dengan orang yang satu lagi yang solat 20 rakaat. Sebab itu dalam Islam yang penting is quality. Okey? Dia bukannya macam solat 8 rakaat 8 pahala. Tak semestinya. Mungkin orang ni solat 2 rakaat tetapi pahalanya lebih besar daripada yang solat sunat 8 rakaat. Jadi benda ini kita kena sentiasa melabur. Bayangkanlah kita tengah menjalankan perniagaan ataupun kita tengah tengah berbisnes. Okey, kita sentiasa nak untung. So kita nak untung, modalnya adalah kita dah ada modal kita solat. Okey, kita bayangkanlah modal kita solat. Tapi modal kita boleh berkurang ataupun boleh lebih. Kalau solat kita kurang khusyuk ke, kurang pahala ke, modal kita berkurang. Jadi nak tambah modal tersebut, mestilah kita nak mendapatkan keuntungan. Cara kita mendapat keuntungan tersebut adalah dengan kita menambahkan amalan sunat. Kalau boleh, yang jangan tinggal adalah amalan sunat yang kita dah bincang tadi, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Lepas tu solat sunat 2 rakaat lepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, lepas asar tak ada. Okey. Lepas maghrib 2 rakaat lagi, before isyak 4 rakaat, after isyak 2 atau 4 rakaat. So itu adalah kita punya pelaburan-pelaburan kita. Sebab kalau kita melabur, boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Tapi kalau kita tak melabur langsung, exactly kita tak akan dapat apa-apa pun. Jadi dapat banyak mana tu kita berserah kepada Allah Ta'ala. Okey? Tetapi yang penting kita melabur. Jangan kita tak melabur langsung. Okey? Jadi untuk minggu hadapan kita akan masuk bab yang keempat, iaitu adab untuk tidur. Sebab untuk hari ini kita habis sampai lepas isyak. Okey? Dan persediaan untuk kita nak Qiyamul Lail. Jadi minggu depan ini kita akan bincangkan mengenai adab tidur. Dan adab tidur ini dia akan masuklah berkenaan apa yang kita perlu lakukan sebelum tidur. Okey. So saya rasa setakat ini dululah untuk hari ini, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada hari Jumaat jam 10 pagi untuk masuk dalam bab yang keempat. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.